Nama surah Al-Baqarah, bilangan ayat 286, bilangan rukuk 40, Makkiyah atau Madaniyah. Ini surah Madaniyah. Tertib turun yang ke-87. Bilangan paragraf yang hak mula-mula, paragraf hak kasar dulu. Yang berdasarkan struktur makro ada empat semua. Ada 286 ayat. Di dalam surah ni kita bahagi kepada 4 bahagian dulu. Bahagi kepada 4 bahagian. Bila kita bahagi gitu, tengok molek, perhati molek, maka dia terbahagi kepada 4. Kita boleh bahagi kepada 4 bahagian je sebenarnya. Kalau tak faham hak ni, susah nak faham Quran, susah nak faham surah Baqarah tu, dia naknya tak tahu. Tapi kalau kita bahagi cara lagu ni, analisa begini, kita akan dapat ni mesej utama surah, mesej utama surah ataupun teras surah ini, intipati, intisari, iaitu perubahan kepimpinan ataupun penukaran kepimpinan. Itu hantu parti dia pergi ke mana-mana, pusing ke mana-mana, ni kena dapat ni, kalau tak dapat ni tak dapat lagi. Maksud surah Al-Baqarah itu hasil daripada kajian. Nanti bila tengok, nanti bila kita bincang nanti akan nampak lah apa yang kita kata begitu. Mesej surah ni ialah penukaran kepimpinan, tukar kepimpinan. Kepimpinan ni kalau dah tak betul, tak molek, tak lelok, kena tukar. Kalau tak tukar, tak molek. Gitu caranya hidup ni, gapa-gapa pun begitu. Baiklah, paragraf 1. Daripada 3 sikap manusia, hendaklah dipilih sikap orang-orang yang beriman terhadap jawatan khilafah dan akidah tauhid. Jadi Tuhan sebut ada 3 golongan, 3 golongan dalam surah Baqarah: mukminun, kafirun, dan munafiqun. Itulah manusia ni. Walaupun kita mungkin bahagikan manusia ni macam-macam lah bentuknya, bahagi kepada bangsa, bahagi kepada negeri, bahagi kepada negara, kawasan, benua dan sebagainya. Bangsa Melayu, bangsa orang putih, bangsa Siam, bangsa Boyan, bangsa Jawa dan sebagainya. Itu kita bahagi mengikut pembahagian kita, mengikut pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. 3 manusia ni, bukan hak lain, bukan pembahagian kerana kekayaan dalam kasta, dalam masyarakat ke apa ke dah, ataupun kerana lain-lain. Dia 3 ni. Baik, daripada hak 3 ni kita kena pilih hak mana? Kena pilih golongan yang pertama. Hak tu dalam nanti kita akan cerita, kemudian baru nampak. Hak ni daripada ayat 1 hingga 39. Lepas tu daripada ayat 40 hingga 141. Ini paragraf kedua. Sebab-sebab perlucutan jawatan kepimpinan daripada Bani Israel dan seruan terhadap mereka supaya beriman kepada syariat yang terakhir. Ini ayat 40 hingga 141. Daripada 40, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi, dan seterusnya. Ini daripada ayat ke-40 hingga 141. Situ disebut sebab-sebab apa Bani Israel ini dilucutkan daripada jawatan khilafah, memimpin dunia, daripada kepimpinan. Kenapa mereka ni dilucutkan? Tidak lagi berhak menjadi pemimpin dunia. Sepatutnya lah, sepatutnya. Hak berlaku tu sekira, itu perkara yang kedua, itu boleh bincang kemudian. Hak Tuhan, hak Tuhan. Kenapa? Di sini disebutkan 40 hingga 141 ni sebab-sebabnya. Padahal mereka 2500 tahun meretah dunia. 2500 tahun. Itu sama Bani Israel. Mereka menjadi khalifah, mereka menjadi pemimpin dunia. Tuhan letakkan mahkota kepimpinan tu di atas kepala mereka.
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sinilah dalam celah-celah ni lah, aku lebihkan kamu daripada sekalian orang lain. Maknanya Allah letakkan mahkota di atas kepala mereka. Dengan sebab itu mereka jadi raja, jadi pemimpin. Lepas tu sekarang dia nak pecah mahkota tu, tak layak. Sebab apa? Tak layak. Sebab apa tak layak? Sebab ni dia sebutlah teruk-teruk lah sikap dan perangai orang Yahudi tu, Bani Israel tu, sehingga mereka tidak layak lagi. Kalau lelak pada orang lagu ni jadi pemimpin punah rana. Pergi kepada 142. Jadi makna hak ni 40 sampai 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Habis kata. Lepas tu pergi saya qulu sufaha. Daripada 142 sampai 283 manusia hendaklah menerima Islam semua sekali dengan beramal mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi terakhir, supaya benar-benar menjadi umat yang terpilih dan dapat menjadi contoh dan bukti kepada sekalian manusia. Makna ahli kitab pun dia kalau nak selamat terima ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dilantik kemudian kita lah nak jadi pemimpin, nak jadi khalifahnya. Tuhan nak suruh kuasa ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah ni lah. Nak suruh jadi khalifah, nak jadi pemimpin dunia ni. Lepas pada cabut mahkota daripada Bani Israel, letak atas kepala Bani Ismail. Bani Ismail kemuncaknya Nabi Ismail lah, kemuncaknya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pengikut-pengikut dia. Ni pula yang jadi pemimpin, sepatutnya jadi pemimpin, dan memang pun telah jadi pemimpin dahulu dalam sejarah, iaitu ketika zaman Nabi kita lah. Ini 142 sampai 283. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban, dan seterusnya. Ni lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hingga ke akhir ni paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat apa dia? Ayat 284 hingga 286, akhir ayat. Jika kamu mengikut hukum-hukum syariat terakhir dengan penuh keikhlasan dan semampu mungkin, setakat yang termampu, maknanya semampu mungkin, maka kamu akan berjaya dan menguasai, memperolehi kuasa, akan jadi pemimpin dunia sungguh. Kalau kita boleh turut molek, kalau kita udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam agama Islam tu semua sekali, amalkan semua sekali ajaran Islam, kita akan dapat memerintah dunia, betul-betul boleh mengganti Bani Israel. Kalau tak buat gitu, dah. Sebab Bani Israel tidak memenuhi janji, tidak memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat, celah-celah tu orang lain naiklah, tukar-tukar macam-macam lah. Kita jadi hamba, kita dijajah, kita dikuasai oleh orang. Jadi lagu tu lah. Hak sepatutnya kita cukup ada persediaan, cukup ada perkakas, ada alat, ada panduan. Sepatutnya kita jadi pemimpin. Tapi kalau tidak, cuba tengoklah, mudahlah. Betul-betul ke kita menepati ciri-ciri khalifah atau tidak? Kalau tidak, kena sabarlah. Siapa pun tak boleh jadi pemimpin kalau lagu tu. Inilah kesimpulannya. Baik, kita pergi lagi. Zaman diturunkan sebahagian besar daripada ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah diturunkan pada tahun kedua Hijrah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan pengharaman riba bermula daripada ayat 275 hingga 281, mungkin sekali baru diturunkan pada tahun ke-10 Hijrah. 10 Hijrah, sebab pada tahun yang ke-10 itulah Nabi istihar. Dalam haji wada' dia, mana-mana riba yang ada haram, tak boleh dah situ. Maknanya sebelum pada tu tidak. Jadi dia haram tu kira-kiranya sesuai dengan ayat. Apabila mari ayat, Nabi istiharkan riba tak boleh dah. Riba hak mula-mula sekali dihapuskan ialah riba keluarga aku, tak boleh dah pakai riba. Begitulah kesimpulannya tahun yang ke-10.
3 ayat di penghujung surah sememangnya telah diturunkan sebelum hijrah lagi. 3 ayat di penghujung surah sememangnya telah diturunkan sebelum hijrah lagi. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu hak paragraf keempat tadi. Selepas surah Al-Baqarah diturunkan surah At-Talaq. Sebelum perang Badar pula telah turun surah Muhammad. Dan selepas perang Badar diturunkan surah Al-Anfal. Kelebihan dan fadilat surah, banyaklah kelebihannya. Jadi betapa besarnya fadilat surah Al-Baqarah ni dapat kita tengok di sini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Lepas tu salah satu ayat yang istimewa dalam surah Baqarah ni juga ialah ayat kursi. Orang panggil ayatul kursi. Dalam surah Baqarah ni lah. Ayat ke-255. Di dalam surah Al-Baqarah dipanggil ayat Al-Kursi. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan berkenaan dengan kelebihannya. Antaranya ialah hadis-hadis di bawah ini. Ini kelebihan ayat kursi saja berdasarkan hadis yang sahih. Hak tak sahih kita tak kira, tak bawa. Di dalam surah-surah lain banyak kelebihan itu, kelebihan ini sebenarnya banyak tidak sahih. Hak maudhu pun banyak. Tapi surah Baqarah ni banyak juga hak sahih. Hak tu utamanya kita perlu utamakan pegangnya. Antaranya ialah kelebihan dan fadilat 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah secara khusus. Kemudian perkaitan surah Al-Baqarah dengan surah sebelum dan selepasnya. Ini orang panggil munasabah atau tanasub as-suwar. Ini kesesuaian, kesinambungan atau perkaitan surah ini dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya. Kok mana kaitannya? Barulah kita nampak kalau kita baca, oh nampak ada kaitan. Padahalnya surah Al-Fatihah itu turun bila? Yang keempat. Surah yang mula-mula sekali turun dengan lengkapnya seperti kita sudah baca dah kemarin. Surah Al-Baqarah ni pula yang keberapa? Maknanya jauh pergi. Tapi dalam Quran Adalan ini, kita tengok dalam Quran Adalan ini ada kaitan. Tu lemah tu tetap ada kaitan. Kalau kita tabur lah, tabur dia macam jadi susun sendiri sebagaimana yang Tuhan nak. Tapi asalnya tidak gitu. Tu lemah manusia ni. Kalau buat suku-suku tiba tu tabur kok jadi teratur ke tidak, jadi bersama berkait ke tidak. Kalau orang lain buat lah, tidak akan jadi gitu, jadi bingung lah. Pening kita. Tapi hak kerja Tuhan sebagaimana yang dikehendaki olehnya susunan mengikut lah mahfuz. Hak ada dengan kita lah ni, ada dengan kita ni adalah mengikut tertib lah mahfuz. Jadi dia ada kaitan. Sebab itu kita penting hak ni kena tengok. Antara manhaj tafsir yang kita guna ni ialah dia ada perkaitan surah dengan surah. Barulah kita nampak pertalian tu nampak mengalir molek daripada awal sampai akhir. Tidak kata tergantung, tak ada kaitan. Padahal hak tu makiyah, hak ni madaniyah, tapi tetap ada kaitan. Ini kita kena tengok. Di dalam surah Al-Fatihah telah disebut golongan yang dimurkai Allah. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Itu contoh dalam sejarah. Orang-orang lain pun ada juga. Mana-mana telah Tuhan hancurkan dulu tu, dimurkai lah tu. Kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dan lain-lain, semuanya dimurkai oleh Allah. Bukan Yahudi saja, tetapi hak paling dekat dengan orang Arab, dengan Nabi SAW sebelum dia yang menjadi pemimpin dunia ni, siapa dia? Yahudi, Bani Israel. Mereka itu dimurkai Allah. Al-maghdubi alaihim, mereka adalah orang-orang Yahudi. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka di sepanjang sejarah. Di dalam surah Al-Fatihah juga telah tersebut golongan yang sesat, ad-dallin. Mereka adalah orang-orang Kristian. Ramai lagi hak sesat, hak lain, tapi hak ni hak kepala, hak teruk sekali, sehingga boleh dibuat contoh untuk sepanjang masa, iaitu orang-orang Kristian. Di dalam surah Ali Imran yang akan menyusul selepas surah Al-Baqarah ini pula disebutkan kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka, yakni orang-orang Kristian di sepanjang sejarah. Akibatnya mereka hilang kelayakan
untuk menjadi pemimpin manusia. Hamba-hamba Allah yang sebenar dan mukmin sejati tidak akan mahu memilih jalan yang dilalui kedua-dua golongan itu. Yani al-maghdubi alaihim, tak sih juga kita tak sih jalan mereka, adh-dhalin kita tak sih juga, tak mahu juga. Yang kita naknya as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan kaitan. Paragraf yang pertama mukaddimah. 3 golongan kita nak pilih hak mana? Kita pilih hak Islam, hak mukmin. Itu dalam surah Baqarah. Hak kafir kita tak sih. 2 lagi golongan. Hak munafik kita tak sih. Lepas pada tu cerita tentang apa orang Bani Israel dilucutkan jawatan kepimpinan. Paragraf yang kedua. Kenapa? Sebabnya teruk bunuh Nabi, menipu, ubah kitab suci dan melebihkan bangsa dia daripada orang lain. Bangsa lain semua rendah, dia aja anak-anak Allah, dialah yang akan masuk syurganya. Belah mana-mana teruk pun jadi lagu tu punah. Bila punah tukar tu dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam apa dia buat? Masuk dalam Islam semua sekali. Dia ikut ajaran Islam. Daripada situ sebut tentang Islam tu macam mana. Kalau pegang hak tu, amalkan ajaran tu, umat Islam ni memang layak jadi pemimpin, memang layak menjadi pengganti Bani Israel. Tu paragraf yang ketiga. Tu ceritanya. Lepas tu kalau surah Al-Baqarah mula-mula sebut al-maghdubi alaihim dalam surah Fatihah. Jadi hak orang hak kita tak seikut, hak punahnya mana? Al-maghdubi alaihim dalam surah Baqarah. Ini puak-puak Yahudi, al-maghdubi alaihim. Ad-dhalin sebut nombor 2 dalam surah Fatihah. Duduk mana? Duduknya di dalam surah Ali Imran. Lepas pada tu cuba tengok susunan dia tu, jalinan dia tu sangat cantik. Kalau kita nampak gitu, nampak selalu sangat cantik. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut doa orang-orang mukmin, ihdinas siratal mustaqim. Ia diterima Allah sebagai respons terhadapnya Allah mengurniakan sebuah buku panduan hidup. Itulah dia Al-Quran. Ia dimulai dengan surah Al-Baqarah. Di permulaan surah Al-Baqarah tersebut jaminan Allah berhubung dengan buku panduan hidup itu. Dzalikal kitab la raiba fi. Dzalikal kitab la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Inilah kan kita minta sebelum pada ni dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali semaya minta tu, wah Tuhan terima ke tidak kita minta tu? Kita minta dengan ikhlas hati, dengan sedar dia di Tuhan kita. Kita tidak nak minta dengan hal lain. Hal lain semua tidak layak untuk diminta. Sebab kita tidak sembah hal lain. Kita nak dengan dia lah, sebab kita sembah dia. Tuhan beri ke tidak kita? Beri. Beri dalam bentuk apa? Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam surah Al-Baqarah mula-mula sekali ayat nombor 2. Duduk situ. Nombor 2. Ayat nombor 2. Dzalikal belajar tajwid kan? Belajar tajwid dah. Ni tanda ni titik 3 ni. Ni tanda mu'anaqah orang panggil. Dzalikal kitabu la raib. Berarti sekat tu. Fihi hudan lil muttaqin. Satu cara baca. Satu lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dua-dua cara tu boleh. Tapi salah satu lah, salah satu kita kena pilih salah satu. Mana kalau kita pilih yang pertama tadi, berarti sekat ni la raib fihi hudan lil muttaqin itu lepas tu sambung dengan kalau kita berhenti sini boleh juga fih sini. Lagu tu lah semula kalau jumpa mana-mana dalam Quran kalau ada titik 3 gitu. Setengah-setengah tu dia tulis mu'anaqah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Berhenti situ. Boleh. Antara dua tu boleh pilih. Kedua-duanya memberi makna yang sangat mendalam. Kalau kita kata dzalikal kitabu la raib, inilah kitab sebenar. Tak ada syak. Tiada syak. Inilah kitab yang sebenar. Kitab ni kan banyak, kitab ni, buku ni banyak dalam dunia. Tengok dalam perpustakaan lah banyak mana.
Tapi orang panggil kita sungguh, kita semati. Hani, tu kata Hani jadi paduan hidup. Kalau mu tak ikut Hani, mu tak sawayak lah baca kitab banyak mana pun, jadi saintis, kamu tak akan jumpa Hani. Tak akan jumpa. Kalau kamu bijak jadi ahli falsafah, bijak pun kamu tak akan jumpa juga. Lagu ni, support lagu, lengkap lagu ni. Ada panduan dalam Quran untuk hidup, bukan untuk nak buat jambatan, nak buat lift, nak buat bangunan, bukan. Waktu tak ada lagu tu, orang boleh hidup juga. Jadi ahli syurga juga, tak ada lift pun. Tidak bangunan 80 tingkat pun. Masuk neraka juga. Kalau ada kesenangan kereta, boleh terbang pun. Bukan duduk situ yang menentukan kita ahli syurga, ahli neraka. Tidak. Ni kitab ni. Tak ada syak. Inilah kitab yang sebenarnya. Kitab sebenar, maknanya kalau orang belajar nahwu, dia kata alif lam pada alkitab tu adalah hakikat. Kitab sebenar. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam kitab ni, orang-orang yang bertakwa, ada faedah kitab ni, tapi kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Maknanya orang beriman lah. Orang beriman ada faedah lah, ada guna lah kitab ni. Kalau tidak, walaupun kitab sebenar, kitab sungguh pun tak ada faedah. Tak ada faedah. Ada kitab masuk neraka sepatutnya, dapat murka Tuhan sepatutnya, jadi sesat sepatutnya kalau tak ikut. Selamat baru kalau kita ikut ni. Dzalikal kitab la raiba fih. Inilah kitab sebenar, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, ia adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kaitan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah. Sebelum ni kita sudah surah Al-Fatihah. Nampak rekah gitu ya. Dan kita tengok ada beberapa nama Allah disebut di situ. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Atau kalau kita tak sepakat ni, sebab setengah ulama kata ni bukan sebahagian daripada ayat surah Fatihah. Surah Fatihah ni bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak nak bahas tu bincang panjang pun. Sebab tu kita pergi setengah-setengah negeri tu tahu-tahu maya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak bismillah. Tak apalah. Kalau kita tak pakai ni, pun dia ada juga Allah lillah, Allah Ar-Rahmanir Rahim, ni ada sini. Ni hak tersurat. Nama Allah, nama sifatnya yang tersurat di sini. Yang tersirat 5 juga. Tu pelik Quran tu. 5 juga yang tersirat. Yang tersurat tu, yang tersirat 5 juga. Sifat Tuhan juga. Sebab tu kata dia rekah pun. Apa dia? Iyyaka na'budu. Kita ambil sikit aku panggil nak banyak kaitan dengan hari ni, dengan surah Baqarah. Iyyaka na'budu, engkau jua kami sembah. Sebab apa? Sebab apa engkau jua kami sembah? Kami tak sembah hak lain. Li'annaka al-ma'bud haqqan. Al-ma'bud haqqan. Kerana engkaulah yang disembah sebenar-benarnya. Jadi al-ma'bud itu sifat Tuhan. Al-ma'bud. Al-ma'bud tu ambil mana? Na'budu ni. Itu yang tersirat. Nasta'in wa iyyaka nasta'in, engkau jua kami minta pertolongan. Al-musta'an, itu sifat Tuhan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Siapa kata? Nabi Yaqub. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Al-musta'an. Ni kepada orang yang belajar terutamanya, saya sebut isyarat gitu ya, kepada orang belajar menjijak sana. Na'budu, siapa yang kita sembah? Siapa al-ma'bud? Ma'bud kita Allah. Al-ma'bud ada sini, isim maf'ul kepada na'budu. Al-musta'an, yang kita minta pertolongan dengan dia. Al-musta'an isim maf'ul juga. Ataupun zarah makan, tempat kita minta pertolongan.
Sifat Tuhan dia. Itu wazan dia, al-musta'an. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdini. Al-hadi. Al-hadi. Tuhan yang sifatnya al-hadi, yang memberi petunjuk, yang menunjukkan. Itu sifat Tuhan. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Wallahu al-hadi ila tariqis shawab, misalnya ila siratin mustaqim. Al-hadi itu sifat Tuhan yang memimpin, yang menunjuk kita jalan yang betul. Alladzina an'amta, berapa dah tu? 2, 3. Alladzina an'amta alaihim. An'amta, al-mun'im, sifat Tuhan. Al-mun'im, Tuhan yang memberi nikmat. Mari mana an'amta, cuba tasrif, tubiklah al-mun'im. Ghairil maghdubi alaihim, tidak dimurkai. Al-maghdub tu siapa yang murka? Siapa yang murka? Yang kita takut sangat tu Allah. Wa ghadiballahu alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Mereka tu siapa? Al-maghdubi alaihim, Bani Israel lah. Bani Israel, Yahudi. Tuhan jadikan sebagian daripada mereka ada jadi kera, ada jadi babi dan sebagainya. Itu akibat kemurkaan Allah. Jadi itu pun sebutkan sifat Tuhan juga tu. Waladhdallin, tidak orang-orang yang sesat. Siapa yang menyesatkan? Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu, jadi al-mudhill, yang menyesatkan. Al-hadi Allah, al-mudhill Allah juga. Tapi ada kaedah dia lah, ada sunnah dia, ada sunnatullah. Lagu mana Allah SWT menyesatkan? Tidaklah jadi orang taksir terpaksa dia buat, tidak gitu, bukan gitu. Dia mengikut sunnah dia lah. Wa hadainahun najdain, kami tunjuk 2 jalan, lepas tu pilih yang mana? Pilih yang tu. Dia lah yang buat jalan tu, tapi dia pun tidak suruh, dia tidak paksa duduk atas jalan salah tu. Cuma dia beri jalan 2. Lepas kita pilih yang mana? Dia pilih yang tu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka telah menyeleweng, Allah lock ke dia, beri ke dia, dan nak tu. Pilih tu kita, pilih tu kita. Cuba tengok, 5 juga di sini ada sifat Allah yang tersirat, dan semua ni ada kait dengan kita lah. Di dalam surah Baqarah Tuhan bagi hidayah. Orang Islam nak jadi pemimpin dunia lagu mana? Siapa yang bagi itu? Allah lah. Allah yang sifatnya Al-Hadi. Ada kita sembah Tuhan. Orang Yahudi sembah anak lembu, kita tidak sembah anak lembu. Mana sebut? Dalam surah Baqarah. Pas ramai mana orang sembah lembu dalam dunia? Berjuta di India. Bukan main-main. Kita kata iyyaka na'budu, hak lain tak ada kita sembah, kau jua kami sembah. Sebab apa? Hak orang sembah ni macam-macam. Nanti akan ada dalam surah Ali Imran, sembah Nabi Isa, Nabi Isa jadi Tuhan, Uzair jadi Tuhan. Kita sembah tu lah? Tak, kita tidak. Sebab dia sembah tu lah, dia jadi hilang kelayakan. Asalnya dah, asalnya dengan syarat kamu bawa tauhid. Tauhid tu dia musnahkan, rosakkan. Dengan sebab itu hilang kelayakan. Itulah nak ayat. Apa Yahudi itu hilang kelayakan menjadi pemimpin dunia. Salah satu hak paling besar syirik. Sedangkan orang Islam dah. Itulah Islam ni yang menegakkan tauhid. Sebab itu dia layak. Tu hak nombor 1. Hak lain-lain banyak lagi lah. An'amta alaihim, banyaklah kalau kita nak tengok tu. Betapa Tuhan, wa inni faddaltukum ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin. Nikmat Tuhan bagi tu, nikmat Tuhan bagi tu dulu pada Bani Israel itu apa? Sebab dia menegakkan Islam, tauhid. Dia buat molek, dia juru, dia baik, memang dia layak pun. Lepas tu dia punah. Bila punah tu al-maghdub, jadilah al-maghdub. Nak rayaknya bangsa, satu bangsa yang pernah Tuhan muliakan lagu tu sampai setahun tu, ada Nabi seramai mana pun kalau buat tak serupa dengan Tuhan nak, langgar perintah Allah,
Allah akan murka. Kita ada orang Melayu, ada berapa orang Nabi? Fikir dia. Tuhan tak kira. Lepas tu kalau kita tak ada Nabi, tak ada apa, kalau kita jauh tak boleh naik kau. Dah, bukan. Kelebihan tu terletak pada bangsa, pada keturunan di sisi Allah. Allah tak tengok keturunan tu, tak tengok bangsa tu, dia tengok amalan orang tu. Ikutlah mu bangsa apa dia apa. Kalau mu turut betul, kamu yang layak jadi pemimpin. Itu makna dia. Kalau tidak, jadi ser. Ni dia kaitannya sangat rapat nak ayatnya antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Beberapa kata kunci terpenting di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah perkataan bala tersebut 2 kali. Ini besar makna dia ni. Kena beri perhatian. Inilah ayat bala man kasaba sayyi'ah. Dan seterusnya yang kedua ni bala man aslama wajhahu. Ayat-ayat ini sebenarnya merupakan perincian dan penjelasan bagi 2 ayat di akhir bahagian pendahuluan struktur makro surah Al-Baqarah, iaitu ayat ke-38 dan juga ke-39. Cuba kait. Jadi kita belajar ni bagi anak kunci balik baca sendiri, buka sendiri, tidak nak ajar terjemah pun tak sudah juga untuk kita guna orang biasa umum ni nak faham Quran ni. Sebab terjemah itu ada berlaku dah dengan kita. Bacalah terjemah yang mana-mana pun tak jadi masalah. Cuma kena faham ni. Kena faham apa kat cerita ni. Surah Baqarah ni nak ayat apa. Dan ada kena-mengena dengan kita ke tidak? Memang ada kena-mengena. Yang kedua, melalui ayat ke-40, wa aufu bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu. Tuhan kata kepada Bani Israel dulu, beringat molek, aku janji, ikat janji ni nak jaga benda ni. Kalau kamu buat benda ni, memang kamu jadi pemimpin, memang kamu lebih daripada orang lain. Tetapi mereka telah memungkiri janji, maka dilucutkanlah jawatan kepimpinan daripada mereka. Sekitar itulah Al-Baqarah ni, sekitar tu. Ayat ke-152 juga merupakan janji bersyarat daripada Allah kepada umat Islam. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Kalau kamu tak ingat aku pun tak ingat kamu. Aku tak cara kamu, aku akan biarkan kamu sendiri. Itulah. Kalau kita ingat Tuhan, mana ikut Quran ni lah. Itu mana ingat Tuhan. Tuhan ingat kepada kita, Tuhan bagi kejayaan kepada kita lah. Itu maksudnya. Nombor 3, ayat ke-47 dan 122 sebenarnya sama. Ini berarti ia diulangi 2 kali di dalam surah ini. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. 2 kali di dalam surah Baqarah. Apa ni? Nak bagi peringatan kepada Bani Israel. Ingat molek. Ingat, aku telah beri dah peluang kepada kamu. Aku telah lebih dah kamu daripada orang lain. Orang lain tak boleh, mu boleh. Mu boleh. Tak ada makanan waktu mana daripada langit. Kamu jalan mana-mana, wa zallalna alaikumul ghamam. Diikuti awan teduh semua. Kamu duduk tengah pada pasir mana. Tak ada makanan. Salwa, Tuhan waktu burung mari. Jinak boleh makan. Senang. Betapa nikmat Tuhan. Kalau nak kira hancur lebih habis. Orang panggil etnik lah, penghapusan etnik yang nak dibuat oleh Fir'aun tu terhadap Bani Israel habis. Tuhan beri Nabi Musa kata pukul laut terbelah, dia selamat. Yang binasa siapa dia? Fir'aun. Tidak itu sebuah nikmat? Tuhan beri sebanyak mana kepada Bani Israel? Memang lebih. Tapi bila dia buat melanggar perintah Allah, itulah akibat dia. Itulah akibat. Kita tengok kita orang Islam pun gitu. Ini sunnatullah. Orang Islam dah boleh tahu dulu dunia. Lepas tu apa yang jadi kena jajah habis ni? Negara Islam. Apa yang jadi tu? Sebab kita tak ikut sepuluh Nabi dulu. Tu ya, mudah. Kita telah lupa janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Struktur makro surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dapat dibahagikan kepada 4 bahagian besar. Setiap bahagian yang besar ini mempunyai bahagian kecil pula di bawahnya. Masing-masing daripadanya mempunyai struktur makronya yang tersendiri. Jadi hak 4 ni kita bahagi 4 pula bawah dia. Tadi 4 hak kasarnya. Bagi pula di bawah dia. Terlebih dahulu dikemukakan di sini perincian tentang 4 bahagian besarnya.
39 ayat di permulaan surah ini merupakan muqaddimah dia. Itu kita panggil muqaddimah. Yang kedua, bahagian kedua surah bermula dari ayat ke-40 hingga ayat ke-142. Di dalamnya disebutkan kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah kaum Bani Israel. Ia dikemukakan satu persatu. Itulah sebabnya kenapa mereka disingkirkan daripada jawatan kepimpinan. Mereka tidak layak lagi jadi khalifah. Sebut cerita khalifah ni ada kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu ada saja ke? Tak. Nak memimpin dunia. Memanglah mula-mulanya ada. Tapi selepas tu anak cucu dia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sama dengan khalifah. Aku akan jadikan kau sebagai imam, sebagai khalifah. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim kata, anak cucu aku jadi juga kau? Qala la yanalu ahdi zalimin. Janji aku ni tidak kena orang-orang yang zalim. Tak termasuk orang zalim. Hak zalim ni hak jahat, tak boleh. Tak boleh. Dia tidak akan jadi pemimpin yang betul, yang bagus, yang menjadi contoh, yang menjadi sebutan, yang baik. Tak akan jadi gitu. Dia sebut orang zalim. Maknanya dia kait semua ni tentang kepimpinan sebenarnya. Tentang kepimpinan. Tapi orang tak nampak Quran tu. Orang dia buat azimat. Dia buat doa gitu. Sebenarnya Quran ni mengajar kita untuk jadi pemimpin dunia. Untuk jadi pemimpin dunia. Menguasai dunia. Bukan dijajah, tapi yang memerintah. Bukan diberi, tetapi yang memberi. Yang ketiga, bahagian ketiga bermula dari ayat ke-143 hingga ayat ke-183. Di dalamnya disebutkan tentang peralihan kuasa daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Umat Islam di zaman awal disebut sebagai imam dan ummatan wasata, umat terpilih. Mereka diberikan hukum dan syariat terakhir melalui Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu ni. Surah Baqarah ada berapa ayat? 280 ni. Kalau kita bagi dua, dia pergi berapa? Makna tengah surah Baqarah duduk mana? 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedikit start di paragraf yang kedua ni, start 142. Paragraf yang kedua start sini. Apa tu? Apa? Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Dan seterusnya. Orang-orang yang bodoh akan berkata, apa ya kiblat ni bertukar? Apa kiblat ni bertukar? Mula menghadap pada Baitul Maqdis, lepas tu suruh menghadap pada Kaabah pula ni apa? Itu isyarat dah tu. Isyarat kepada penukaran kepimpinan, perubahan kuasa. Mula yang berkuasa Baitul Maqdis, Israel, Bani Israel. Baitul Maqdis itu tempat Bani Israel. Tukar kepada Kaabah, Bani Ismail. Inilah yang kita kata, cuba perhati, tepat ke tidak, betul ke tidak mesej utama tadi. Apa dia cerita ni? Kita duduk nampak, mula ngadak semayang kot tu, lepas tu tak boleh lah kot tu mansuh dah, kita ngadak semayang kot tu ya kita nampaknya. Dia bukan setakat tu, dia bukan nak rakyat tu, nak rakyat tak layak dah Bani Israel, dah rakyat dah. Apa sebab dia tidak layak? Bapa dulu kepimpinan tu duduk dengan dia, lepas tu bapa tidak layak. Ya kamu ni layak tu bapa pula. Dia isyarat, ada isyarat dari segi praktiknya. Zaman Nabi dulu tukar kepada ni. Nak ayatnya yang akan jadi pemimpin orang alik ni pula. Orang alik sana dah orang alik ni. Orang alik ni siapa? Nabi kita lah, hak lahir di Mekah tu. Hak lahir di Mekah tu, Kaabah. Situ dia jadi kiblat. Lepas tu kalau kita tengok dalam dunia apa kalau ni pun tak ada nak boleh lawan orang Islam. Kiblat dia tepat orang pergi buat haji, dia tak tahu selama tu ada ke dalam dunia ni. Pelbagai bangsa daripada pelosok dunia pergi. Memang nampak sekali itu kepimpinan tu duduk situ sebenarnya. Situ pusatnya, bukan lain dah, lain tak ada.
betul dia nak gitu. Siapa dia buat tu? Nabi Ibrahim dulu lah. Nabi Ibrahim yang bina Kaabah tu. Rupanya nak pergi kot tu. Dia berdoa, arina manasikana Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Tu Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan surah ni doa siapa tu? Doa untuk Nabi kita dah. Nabi Ibrahim minta dah dengan Tuhan, dan Tuhan makbulkan bila lahirnya Nabi kita. Nabi kita ni rupanya pemimpin hak menggantikan Bani Israel, duduknya di Mekah. Tu isyarat tu. Lepas tu pengikut dia nya hak mula-mula ummatan wasata. Tidak tengah ni. Tengah kan 280 ni. Tengah dia nya 143. Bagi dua. Kan tengah ni. Saya kata mukjizat Quran. Padahal ketika turun dia tak tahu mana dulu ni. Ketika turun tertib turun dulu, duduk mana ayat ni tak tahu dia. Tahu-tahu ada dengan kita dan dia duduk tengah. Surah Baqarah. Sesuai dengan umat ini wasat. Wasat ni mana duduk tengah. Dari segi cara mikir, cara hidup, cara hukum hakam dia duduk tengah juga. Al-maghdubi alaihim telajak kot ni. Dhalin telajak kot ni. Kita duduk tengah. Surah ni pun duduk tengah. Kan pilih tu. Macam mana boleh jadi duduk tengah? Kita ni Tuhan lantik sebagai umat wasata, umat terpilih. Kita yang nak jadi contoh ni kepada orang lain. Kalau dulu Bani Israel jadi contoh. Dulu zaman Nabi-Nabi dia dulu tu. Kita ni Tuhan tidak Nabi, tapi Tuhan boleh buat contoh. Nak gitulah. Memang telah jadi contoh. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida litakunu syuhada'a 'alan nas. Untuk jadi bukti, contoh dalam dunia. Tapi adakah umat Islam ni jadi contoh? Itu tanda tanya. Tanda tanya. Kalau zaman Nabi dulu memang jadi contoh dah pada dunia. Sebab itu dalam masa sekejap saja dunia Islam tersebar dalam dunia. Semua terima Islam. Dan Islam yang berkuasa. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Semua. Tapi kemudian bila tinggal ajaran Islam, jadi lagu lain. Tak ada kelayakan tu. Hilang. Walaupun kita umat Muhammad pun, walaupun kita ni dikatakan umat wasata asalnya, sepatutnya kita boleh jadi gitu. Sebab apa? Kita ada Quran, kita ada Nabi kita. Bukan dia royak dalam Quran saja, dia buat, dia tunjuk kita lagu ni buat. Sepatutnya tak ada masalah dalam kita. Tapi apa yang jadi kena jajah? Apa yang jadi teruk umat Islam? Sebab tak ikut ni, tak ikut kitab, tak ikut Nabi. Itu. Jadi hak ni kan benda-benda macam ni nak faham ni kan. Hak ni lah ilmu tafsir orang panggil. Ilmu tafsir ni banyak benda-benda yang seni yang sentiasa berkembang. Maulana kita sadar ada sebut. Dia kata jukahanahi wasunakaru. Jusunanahi wakahakaru. Jukahanahi wasunakaru. Jusunanahi wakahakaru. Maknanya apa? Kena pandai kata kita ni dengar barang orang tak kata. Orang tak kata tapi kita boleh dengar. Lagu mana? Pelik tu. Biar kita ni ngaji ni pandai kata, erti kata, dengar barang orang tak kata. Dan biar kita ni juga erti kata barang yang kita tak dengar. Barulah kita jadi orang yang bijaksana. Ahli tafsir lagu tu lah. Cuba tengok. Duduk tengah ni. Wasata mana tengah? Kita fikir. Cuba kita fikir. 280 ni bagi 2 143. Sesuai lah dia sebut tengah. Memang tengah. Lepas tu sifat orang Islam ni nak banding dengan Yahudi, hak sebelum dia, hak paling dekat lah dengan kita, hak paling dekat dengan kita, Yahudi dan Nasara. Memang kita duduk tengah. Hak ni bagai kena kata hak tak pernah dengar lah. Kalau kita tak pandai buat lagu tu, takkan ada kemajuan. Kena kata apa yang kita tak pernah dengar. Kena biar boleh dengar apa yang orang tak kata. Tadi kita sebut dah, hak Tuhan tak sebut, apa dia tadi? Hak Tuhan sebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maliki yaumiddin. Tu dia sebutnya. Hak dia tak sebut, hak tersilap tadi. Kita kena boleh kata. Iyyaka na'budu tu makna al-ma'bud. Apa yang kami hanya sembah engkau li'annaka al-ma'bud. Itu yang tersilap. Biar kita boleh kata lagi. Wa iyyaka nasta'in, biar kita boleh kata antal musta'an li'annakal musta'an, kerana engkau lah sebenarnya tempat yang diminta pertolongan. Dan begitulah seterusnya. Sebab tu bila kita ngaji Quran ni kena lagu tu. Tapi jangan tak ada landasan, kena ada landasan. Sebab tu yang kita belajar qawaid, belajar gotu, nak dapat ketepatan tu, barulah kita dapat kelebihan. Kalau tidak, tak akan ada kemajuan. Kalau saya dia semata-mata ikut oksana, saya tidak buat daurah tafsir lagu ni. Tetapi saya kata barang hak saya tak dengar, tak adilah. Sebab tu kita buat lagu ni. Kenapa? Jusunanahi wa kahakaru, jukahanahi wasunakaru. Barulah ada kemajuan, ada perubahan. Kalau tak boleh buat lagu tu tak boleh. Bahagian keempat terakhir surah yang terdiri daripada 3 ayat merupakan penutup surah. Di dalamnya disebutkan beberapa prinsip yang perlu dipegang oleh umat Islam untuk mereka berjaya mengatasi orang-orang kafir. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhir sekali doa tu. Siapa dia kafir? Hak kita minta doa sangat. Kalau dalam surah Fatihah kita minta doa juga, akhirnya doa juga. Kita orang Islam ni tak putus hubungan dengan Allah. Buat kerja ke apa-apa, ada hubungan dengan Allah, ta'alluq, alaqah, ada hubungan dengan Allah. Di akhir surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan sampai ke akhir. Di akhir surah Al-Baqarah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa juga, doa supaya kita menang dalam menghadapi orang kafir. Siapa dia orang kafir? Ahlul kitab. Sini maksudnya ahlul kitab, hak kita kena hadap. Maknanya hak kita kena hadap mula-mula sekali orang Islam ni kena betul siapa? Ahlul kitab. Dan musuh kita sebenarnya sepanjang zaman sampai ke kiamat ahlul kitab, hak telah menyeleweng itu, iaitu Yahudi dan Nasara. Hak lain itu hak sampingan saja. Hak lain Hindu ke Buddha ke apa mudah tu. Hak ni dulu. Sebab hak ni paling dekat dengan kita, kata. Dia paling dekat dengan kita. Banyak kali sama. Dia percaya kepada hari kemudian sebab kita percaya. Syurga dengan akhir dia percaya, lagu tu juga. Dia percaya kepada nabi-nabi yang sama, kitab-kitab dia diturunkan oleh Allah kepada mereka. Banyak sangat persamaan. Ajak dia betul, dia tu guru, mudahlah lain nak tu. Memang apa dalam dunia ni yang menguasai dunia lah ni lah dia. Negara-negara Kristian tu kita tengok, negara mana mesti ada ni di bendera dia tu. Kenapa dia? Kalau tidak Kristian atau Yahudi yang menguasai, kita kena ada tu. Minta dengan Tuhan. Hak lain ada sembah lembu, ada sebut juga dalam surah Baqarah ni. Tapi hak tu ada di India lah. Lain tak ada. Dia tidak menguasai dunia sampai gitu. Jadi kita nak kena mengadap ni. Baiklah. Di bawah ini dikemukakan 4 bahagian besar yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Seperti yang disebut tadilah, lebih kurang tadilah dalam carta tu. Mesej utama surah Al-Baqarah ialah mengisytiharkan penukaran kepimpinan Bani Israel bermula dari zaman Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kira-kira pada tahun 1900 sebelum Masihi. Dan ia berterusan hingga ke zaman 610 Masihi, iaitu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Zaman kepimpinan dan kekuasaan mereka meliputi kira-kira 2500 tahun. Itulah kuasa Bani Israel. Kerana sikap Bani Israel yang melampaui batas dan tindak tanduk mereka yang sentiasa melanggar hukum-hukum ketentuan Allah, akhirnya setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, pangkat mereka ditarik dan jawatan kepimpinan yang ada pada mereka dilucutkan. Kemudian pangkat syuhada 'alan nas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu peristiharan bahawa habis dah
kepimpinan dahulu, ni naik kepimpinan baru, umat Muhammad, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Tu pangkat yang kedua, bintang yang kedua diberi kepada dia, syahadah 'alan nas, syuhada' 'alan nas, menjadi saksi atas perbuatan manusia. Maknanya contoh diberikan kepada umat Islam, dan gelaran umat yang adil, ummatan wasata, umat yang terpilih, juga dikurniakan kepada mereka. Pangkat dan gelaran itu bahkan diberikan kepada umat Islam buat selama-lamanya hingga hari kiamat, dan akan menjadi kenyataan kalau umat Islam ikut apa yang ada dalam Quran itu dan ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut, supaya tak ada kelebihan juga, akan dikuasai oleh orang juga, akan menjadi hamba orang juga, tidak akan menjadi tuan. Baik, bahagian pertama, ini kita bagi pula. Yang pertama tadi, paragraf pertama bagi pula, kita bagi pula yang merupakan pendahuluan bagi surah Al-Baqarah yang bermula dari ayat 1 hingga ayat 39, yang mempunyai 3 paragraf. Paragraf pertama ayat 1 hingga 20, sifat-sifat 3 golongan manusia, sifat-sifat orang mukmin ayat 1 hingga 5. Yang kedua, sifat-sifat orang kafir ayat 6 hingga 7. Ini mukaddimah, sebab mukaddimah dia pendek-pendek lah, dia tak perlu panjang. Tu ayat 6 hingga 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ni orang kafir. Hak kafir dia sebut hak kemuncak, hak tak boleh nak berubah dia, hak cok tu cok hati dia. Ada orang kafir lagu tu. Hak ni tak usah lah, kira lagu mana pun tak boleh. Tapi kena dakwah juga, kena buat kerja juga. Lepas kita kata tak ada faedah, tu hecok dah, kita tak tahu waktu tu hecok tu sama dia. Satu. Yang kedua, dia terima ke tidak terima ke, kita tak dapat pahala. Kita dakwah dia, kita suruh mereka kepada Islam, kita susah balah dengan dia, bertengkar dengan dia, berdebat dengan dia, perang dengan, kita boleh pahala, tak ada rugi. Itu peluang Tuhan bagi kepada kita. Lepas tu kalau ambil kira hak boleh terima Islam, hak akan berubah ke, selama mana pula, hak tu lagi kita dapat pahala lain lagi pula. Yang ketiga, sifat-sifat orang munafik ayat 8 hingga 20. Hak ni banyak. Sebab apa? Terperinci. Hak ni bahaya ni, hak duduk di kalangan kita juga. Paragraf kedua ayat 21 hingga 29, hendaklah kamu bersama golongan yang pertama, golongan orang-orang yang beriman, dalam menyeru sekalian manusia beriman kepada akidah tauhid dan kitab suci Al-Quran. Adalah 21 hingga 29. Ni duduk sini. Paragraf yang ketiga ayat 30 hingga 39. Ayat 30 jawatan khilafah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. 30 hingga 33 sejarah khilafah dan kelayakan manusia memegang jawatan itu. Malaikat muskil, apa nak jadi hak lagu ni sebagai khalifah. Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik tu. Hak cerita tu. Tuhan apa kata? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Itulah tu antara kelayakan malaikat pun akui. Situ ayat 34, peranan iblis. Peranan iblis dalam kehidupan kita ni sangat besar. Kita ada musuh, kena beringat. Dalam usaha kita, dalam perjuangan kita, dalam hidup kita, inilah musuh. Hak kita tak nampak pula tu, iblis. Nabi Adam dulu, Nabi tu hak terpilih, hak nombor 1, bapa sekalian manusia pun terkena juga dengan dia. Terkena juga dengan dia. Kita kena belajarlah daripada orang-orang terkena dah dulu. Lagu mana terkena, supaya kita tak kena, belajarlah daripada itu. Jawatan khilafah untuk manusia ayat 35-37, taubat Adam. Adam bila dia salah, dia bertaubat ke tidak? Dia mengaku ke tidak kesalahan dia? Dia mengaku. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Oleh kerana dia menyesal, dia insaf, dia berasa bersalah sangat, Tuhan pun berilah beberapa patah perkataan sebagai nak bertaubat. Tuhan pun terimalah taubatnya. Di dalam surah yang lain kemudian kita akan jumpa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat itu. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin tu. Adam terima, Tuhan pun terima taubatnya.
Tuhan nak lagu tu lah. Boleh kembali ke pangkal jalan, boleh sedar. Jangan awak tak sedar gitu, awak tak khabar gitu, awak keras kepala, jangan. Terus deraka, jangan. Kalau lagu tu, Tuhan tidak akan memulihkan kita. Orang yang baik, orang yang Tuhan akan jaga lagu tu, sepadan tu. Ayat 38-39, undang-undang petunjuk dan pembalasan. Itulah paragraf pertama tadi, pecahannya pecah kepada tiga pula. Antara isi kandungan terpenting bahagian ini, kelayakan yang mesti ada pada manusia untuk dicalonkan jawatan khalifah Allah di bumi setelah ia mempunyai hak memilih antara baik dan buruk, ialah ia akan memilih kebaikan. Itu syarat untuk layak jadi pengganti Bani Israel. Jalan tu habui, jalan baik, jalan buruk, kita nak pilih hak mana? Pilih hak baik. Ini kelayakan lah. Yang kedua, kufur dan nifak mestilah dijauhi. Yang ketiga, seseorang muslim hendaklah berusaha menjadi mukmin yang saleh dan benar. Yang keempat, sebagai khalifah Allah di bumi, hukum hakamnya hendaklah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Paragraf keempat bermula dari ayat 21 hingga 29. Di dalamnya disebutkan tentang seruan kepada ajaran tauhid. Semua manusia di dunia diseru dengan lafaz u'budu, supaya mereka jadi seperti kita lah. Iyyaka na'budu, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun hudan lil muttaqin. U'budu iyyaka na'budu di dalam surah Fatihah. La'allakum tattaqun hudan lil muttaqin di awal surah Al-Baqarah. Dah ni pun dalam Al-Baqarah juga. Nak dapat jadi muttaqin tu lagu mana? Kena lagu ni. Kena lagu ni. Mesej utama bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah. Bahagian kedua surah Al-Baqarah, sebab-sebab Bani Israel tersingkir dari kepimpinan. Bahagian ini bermula dari ayat ke-40 hingga ayat ke-141 dan ia dibahagikan kepada 6 paragraf. 6 paragraf. Ni apa Bani Israel? Dipecah kepada hak mula-mula tadi. Paragraf yang kedua tu dipecah kepada ni pula. Jadi hak ni pecah kepada 6 pula. Paragraf pertama ayat 40 hingga 46 seruan Islam kepada Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dia lihat surah ni seru orang Bani Israel, berimanlah kepada apa yang aku turunkan kepada kamu. Kalau mu nak selamat, mu punah dah puak-puak mu, punah dah, teruk dah. Tapi Tuhan tidak murka semua. Bani Israel ada hak comel, hak molek, hak boleh insaf, hak terima Islam, memeluk Islam pun berapa ramai juga. Bahkan baru ni kita baca dalam Sunan Abi Daud kan, Mukhairid itu pendeta Yahudi yang masuk Islam dan dia wasiat supaya harta dia sekian-sekian banyak diberikan kepada Rasulullah. Tidak ahli kitab tu, ahli kitab kan tu. Diseruan biar mereka tu memeluk agama Islam, ikut Islam. Dia mau pakai kitab tu, kitab hak punah dah, pakai hak ni. Itulah maksud wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ini membenarkan apa yang ada pada kamu juga. Tak apalah. Paragraf yang kedua ayat 47-48, ancaman terhadap hari kiamat kepada Bani Israel. Kena ingat dulu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi lain semua puak-puak kamu lah. Tidakkah ajar benda lagu ni? Kena takut azab Allah di hari akhirat. Jangan buat main-main, sewenang-wenang. Nombor 3, paragraf ketiga ayat 49 hingga 79. Kurniaan-kurniaan Allah kepada Bani Israel, kederhakaan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh mereka. Jadi bila balik ni tengok semula. Baru kita nampak. Kalau tidak dia jadi berterabur, tak tahu gapo. Kita baca surah Baqarah. Gapo dia sebenarnya? Nak ayat gapo? Baca. Mudah ini sebagai panduan. Yang keempat, paragraf keempat ayat 80 hingga 89, ayat 80-82, ketaksuban perkauman Bani Israel dan kebanggaan mereka dengan nasabnya. Ini hak jenayah mereka yang menyebabkan mereka jadi tak layak. Tuhan lucukkan jawatan khilafah daripada mereka tu.
wa qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dia kata kita pokok kita tak apa lah, mana-mana kalau masuk neraka pun sehari dua je. Sedap dia tu. Macam dia sudah buat perjanjian dengan Tuhan lagu tu. Itu tak betul. Dia kata gitu tu kelebihan pokok dia semata-mata. Biar jahat lagu mana pun. Lepas Tuhan sebut kesilapan dia, kejahatan dia. Teruk benar dah. Ayat 83 perjanjian dengan Bani Israel. Dulu perjanjian dulu, nak bagi kuasa dulu lagu mana. Ayat 84-89, dosa dan pencerobohan yang dilakukan oleh Bani Israel dan sikap yang tidak menurut sepenuhnya ajaran Nabi. Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami percaya pada setengah, tak percaya pada setengah. Itu sifat orang dia. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu lah itu. Di dalam surah ni lah sebut. Sebab apa? Dia percaya hak mana sesuai dengan nafsu dia. Hak mana tak sesuai dengan nafsu dia, tu dia buat dia. Dia selewengkan. Selewengkan kitab suci, kitab panduan hidup, habis jadi sesak orang. Dia patutnya dia beri kitab tu molek kau orang. Hidup dia ubah pula. Itulah Tuhan murka kepada mereka. Apa yang jadi Tuhan murka sangat. Ni lah. Jadi supaya zaman lah ni lah juga dalam dunia ni kan nak jadi raja. Dia pun kena akak supah juga. Nak jadi raja pun ni perjanjian gini. Nak jadi Perdana Menteri akak supah kat tangan gini. Maknanya kalau tak kena hak tu boleh dia lucukkan jawatan supah. Hak ni pula betul juga. Yang kelima, paragraf kelima, ayat 90 hingga 123, ayat 90 hingga 91, taksub perkauman Bani Israel dan penderakaan mereka. Taksub ni tak boleh. Semangat kepuakan, perkauman yang tebal tak boleh. Itu orang panggil asabiyah. Yang 92, 105, jenayah-jenayah yang dilakukan Bani Israel. Ayat 106, 109, sebab-sebab syariat ditukar dan kedengkian Bani Israel. Waddalladzina kafaru law takfuru. Dia suka, maknanya kalau kita ni jadi sesak seperti dia. Dia tahu dia sesak, dia suka. Jadi seperti syaitan lah perangai dia. Ayat 106, 109, sebab-sebab syariat ditukar dan kedengkian Bani Israel. Hasadam min indi anfusihim. Adalah ayat ni kerana sifat dengki ada pada mereka tu, mereka tak boleh terima. Dia nak Nabi-Nabi apa tidak buat kita? Apa tidak Bani Israel? Pergi kepada Bani Ismail tu apa? Muhammad tu keturunan Nabi Ismail. Kita nak Bani Israel lah. Bani Israel itu Nabi Yaqub. Nama kedua dia ialah Israel. Kullu ta'am kana illan li Bani Israel illa ma harrama Israel. Israel yang kedua tu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq adik-beradik dengan Ismail. Baloh sepupu je. Baloh ni sepupu je asalnya. Ni Ishaq adik-beradik Ismail. Ishaq anak dia Yaqub. Anak Yaqub ada 12 orang. Sebab itulah 12 mata air terpancar tu. Apa dia nak apa pergi ke Muhammad. Dia deki. Pasal apa? Jadi sesoalahnya hak ni hak dia, hak mutlak dia, kuasa. Tak boleh pergi pada orang lain. Itu sebab dia tak terima tu. Dia masuk lain kurang pada dia. Selama ni duduk jadi hamba abdi kepada kita, selama ni duduk dengar kita, selama ni duduk tanya mengaji dengan kita. Apa pula kita nak pergi mengaji dengan dia? Buat lagu tu. Perangai Yahudi ni, ayat 116 hingga 123, kesyirikan, bantahan, hawa nafsu dan ancaman terhadap hari kiamat. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Jangan jadi orang hak mula-mula kafir dengan Quran. Jangan. Sebab kamu dah dapat petunjuk dah dulu kan. Takkan tak ingat kalau banyak berubah pun takkan tak ada saki-baki. Hak dulu, ajaran dulu, hak molek. Janganlah kamu jadi orang hak kafir mula-mula sekali. Tak patut lagu tu. Dan jangan jual ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Apa dia taksub ni, cuba tengok. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk syurga kecuali hak Yahudi dan Nasara. Lagu itulah taksub. Dia tak cara dah
juru ke tidak juru, baik ke tidak baik, kalau ke mana langgar perintah Allah, dah asalkan ikut agama dia selamat. Jadi Tuhan berjanji dah dengan Nabi Ibrahim dulu, inni ja'iluka lin-nasi imama. Lepas tu Nabi Ibrahim kata qala wa min dzurriyyati. Tuhan kata la yanalu ahdi zalimin. Jadi Tuhan janji dia tidak mungkin janji. Bila orang-orang Yahudi ni jadi zalim, jadi tak betul, jadi tak ada lah kelayakan itu daripada mereka. Sesuai dengan janji dulu. Nabi Yaqub berjanji dengan semua anak-anaknya, berpesan kepada mereka ketika hampir meninggal dunia agar mereka menyembah hanya Tuhan yang Maha Esa. Pesan semua Nabi-Nabi pesan, jangan ikutlah dia buat syirik. Tengok, tidak langgar gitu. Langgar banyak benar lah langgarnya. Sebab itu dia jadi tidak layak. Mesej utama bahagian kedua surah Al-Baqarah, Bani Israel diseru agar beriman kepada syariat Muhammad, Rasul terakhir daripada Allah. Mereka juga diberitahu kenapa mereka disingkirkan daripada jawatan kepimpinan umat dan kenapa mereka tidak lagi layak mendapat keutamaan itu. Bahagian ketiga surah Al-Baqarah. Bahagian ini bermula dari ayat 141 hingga ayat ke-283. Dan ia dibahagikan kepada 12 paragraf. Besar ni. Ini panduan kepada umat akhir zaman. Umat yang dikatakan menggantikan Bani Israel, yang layak jadi pemimpin. Umat Islam lah. Umat Islam ni, kalau kita perhati sini daripada ayat 141 sehingga 283 ni kan, lengkap panduan hidup. Bukan cara kau semaya saja, cara kau merentah negeri, cara kau perang, cara kau nikah kahwin. Kalau cerah sekat mana at-talaqu marratan, 2 kali je. Ada hukum khulu', ada hukum tu, ada hukum ni. Kalau ikut ni maknanya masuk Islam semua sekali. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha, dan seterusnya. Semuanya ada dalam surah ni. Itu hukum qisas. Hukum qisas, hukum jenayah, daripada ibadat sampai ke jenayah semua sekali ada. Hak tu dia katakan udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam semua sekali, baru kamu layak menjadi pemimpin. Kalau kamu dah ambil sembahyang puasa saja tak boleh. Tu tidak semua sekali orang bagi. Sedangkan dalam surah Baqarah ni semua sekali dah bagi. Maknanya kamu kena ikut lagu ni dalam kekeluargaan, dalam kenegaraan, sebagai individu, sebagai masyarakat, dalam institusi kerajaan, institusi keluarga, semua kena ikut baru jadi molek. Apa kita kata mula-mula sampai Nabi mula dia tekan kepada akidah tauhid, akhlak gitu saja. Turun Quran tu kan dia pergi kot tu. Tapi tertib kita ni hak dalam Quran ni hak ada ni pergi kepada masyarakat selalu. Apa gitu. Lepas pada surah Fatihah tu capur semua sekali lah. Ini isyarat kepada umat Muhammad ni umat bertamadun, umat yang hidupnya lengkap, umat yang ada mahkamah, ada pemerintah, ada rakyat, ada raja, ada ketua, ada keluarga. Dan keluarga ni pula bukan sama bangsa saja, antara bangsa luar. Macam mana kita nak hidup dalam masyarakat lagu ni kalau tak ada panduan? Maknanya kita perlu kepada panduan yang lengkap untuk hidup ni, baru kita boleh mengharungi kehidupan zaman sekarang. Terutamanya kalau kita tengok zaman kita lagilah terasa. Kalau duduk main akidah, akhlak saja tak gerak, tak boleh nak mengharungi kehidupan ni. Sebab apa ya? Selalu surah Baqarah lengkap selalu dia bagi. Nak ceritanya ikut lagu ni baru boleh, baru selamat, baru boleh ganti demo tu. Kalau tidak tak boleh ganti. Tengoklah, boleh ganti kau kita sekarang. Boleh ganti. Tak boleh ganti. Ada negara banyak. Sekadar ada bilangan ya tak? Nak kata orang takut kita ada, orang gerung kita ada. Kita duk menumpang orang ada. Menumpang orang. Sebab apa? Sebab tidak ikut Islam semua sekali. Sedangkan dalam surah Baqarah ni semua sekali dah. Ni hukum-hukum Islam. Orang Islam kena terikat dengan ni. Ingin orang Islam yang sebenarnya, barulah dia layak untuk jadi ganti kepada Bani Israel, untuk memimpin dunia. Dan umat Islam dulu sampai Nabi dulu dia buat semua ni, jaga sungguh. Sebab tu Tuhan beri ke dia. Sebab tu dia boleh memimpin dunia. Sebab tu dia boleh memimpin dunia. Kita tengok zaman ni
Orang pergi sana sini, pergi ke Jepun pun orang pakai baju kot necktie juga, pergi ke China, Shanghai, Hong Kong, pergi ke mana orang pakai baju kot necktie juga, China, pergi ke negara Arab orang pakai baju kot necktie juga. Apa? Sebab yang menguasai ekonomi politik dunia, yang orang gerung, yang mencipta gotu-gotu inovasi, gotu-gen orang barat. Itulah Ibnu Khaldun kata manusia ni dia tengok siapa dia kuat. Hak kuat dia akan turut tu. Nak tak nak jadi gitu. Dulu tidak gitu. Islam ketika Islam mengatakan siapa negeri Cina, kan orang Cina pakai jubah kan, juga jubah juga orang Cina. Kalau kita tengok cerita-cerita Cina lama janggut panjang apa gitu. Sebab Arab yang lebih, Arab yang menguasai dunia, Arab yang ajar orang kau ni sains, matematik, gapo pun dia yang menguasai dunia pada masa itu, yang menerajui dunia. Kita pergi ke India, sana pun orang pakai sokok juga, Hindu padahal. Tak tengok gambar Jawaharlal Nehru, tidak pakai sokok. Pakai sokok, sokok tu main mana? Islam lah tu. Dia pengaruh pada masa tu. Lepas tu ilah tu, mari gitu dunia ni. Situ boleh tengok dah situ. Jadi cukur janggut semua. Pasal orang putih cukur janggut. Dulu janggut. Sikh tu agama Sikh tu janggut. Dia ikut orang Islam dulu, pengaruh Islam kuat. Gitu je benar. Jadi kalau kita tengok sini ni lengkap ni. Dari segi gapo semua ni lengkap. Tengok sini lah hukum-hukum syariat terakhir. Sebab apa? Dalam perkara ni banyak dah berubah. Hak dulu, hak Bani Israel dulu berubah banyak dah. Jadi perlu disebut. Mereka dulu bila jaga hak ni, hak syariat, hak Tuhan beri pada masa tu, mereka berjaya. Bila mereka ubah, jadi tak berjaya. Dilucutkan jawatan. Kita kena jaga hak ni. Kena jaga ni. Disiplin ni. Mesej utama bahagian ketiga surah Al-Baqarah. Umat Islam dalam peranannya sebagai saksi dan contoh hidup buat sekalian manusia hendaklah sedar tentang jawatan kepemimpinan yang disandangnya. Dia hendaklah betul-betul menjadi ummatan wasata dengan cara menerima Islam secara keseluruhannya dan mengamalkan ajaran syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Struktur makro bahagian keempat dan terakhir surah Al-Baqarah. Dia ada 4 ni. Ni terakhir surah Al-Baqarah ni sebab panjang kan. Jadi banyaklah huraian dia. Tapi banyak pun sebenarnya, panjang pun mudah sebenarnya. Tu kena faham sakara ni mudah. Sebab apa? Sebab dia detail. Surah ni kau besar, hak ni lah paling besarnya. Kau mudah. Kau kecil surah, kau payah. Kita kata 3 ayat payah. Jangan. Surah-surah Makkiyah tu hak pendek-pendek. Juzuk 30 tu lah kita. Tu susah tu. Ginilah kalau kita nak buat contoh mudah, ginilah. Kepada doktor lah, cuba tanya doktor, dia nak kata payah kah kalau buat pembedahan operation gajah ke besar? Mudah. Nak operation gajah mudah berbanding nak operation semut. Kena faham boleh tu. Biar jejak tadi kena ingat tadi jokahanahi wusunakaru jusunanahi wukahakaru. Apa orang tak kata kena dengar kena dengar apa orang tak kata. Lepas tu kena kata apa kita tak dengar. Biar pandang gitu. Kalau pandang gitu insya-Allah boleh ngaji tafsir. Kalau tak pandang tu tak boleh. Ia bermula dari ayat 284 hingga 286 dan ia terdiri daripada 3 paragraf. Lihat cartanya di bawah ini. Mesej utama, hendaklah kamu mengikut hukum-hukum syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ikhlas dan semampu-mampunya. Paragraf pertama 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan seterusnya. Jadi yang tukar kepimpinan daripada Bani Israel kepada Bani Ismail, maknanya orang Islam lah. Siapa dia buat? Tuhan. Syariat dulu banyak sudah berubah dan memang tidak sesuai pun, setengah-setengahnya itu diamalkan, ditukar dengan syariat lain.
syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia beri syariat tu? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ni siapa? Allah ni lah hak dia, kepunyaan dia, langit bumi. Bukan negeri Kelantan saja, bukan negara Malaysia ni saja hak dia. Langit bumi ni hak dia. Bila hak dia, dia tuan. Dia nak lagu mana kita kena ikut dia. Dia nak Bani Israel berhenti turun takhta. Sekarang ni orang lain nak naik takhta, dia nak lantik orang lain. Siapa dia yang melantik tu? Tuhan yang memiliki langit-langit dan bumi. Tak boleh nak kata apa dah, sepatutnya orang ngaji sebuah ahli kitab tu dia faham, cukup faham lah sepatutnya. Tapi dia buat tak faham. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hati kamu, dalam diri kamu, atau kamu sembunyikan, Tuhan tahu belaka, Tuhan kira belaka. Kan banyak kan syariat sebelum pada ni, paragraf yang ketiga tu, syariat yang diberikan kepada kita banyak. Lepas tu kita ikhlas kau tu, kau tidak ikhlas tu. Misalnya Tuhan suruh wa'ashiruhun nabil ma'ruf, buat baiklah dengan anak bini. Kita buat molek ke tidak? Tanya dulu. Buat molek, okey, bagus. Ikhlas ke tidak? Tuhan bukan kira hak zahir saja, bukan kira senyum depan, takut-takut kita menikah tu ada maksud lain tu. Memang dia boleh menikah, hukum nikah ada, cara lagu ni wala tankahul musyrikati hatta yu'min. Dengan orang apa tak boleh kena dengan Islam. Banyak panduan dalam surah Baqarah. So kita ikut molek ke? Ikut molek. Ikhlas ke tidak? Kena ikut hak tu, hak zahir, dan juga hati peturut juga. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Sebab apa? Kalau Allah nak nyatakan, Tuhan nak kira hak dalam hati kita, niat kita tu, ada setengah-setengah orang kan dia katakanlah contoh kahwin. Daripada awal lagi dia niat tak betul. Tuhan tak tahu ke? Kita berurusan dengan siapa sekarang ni? Berurusan dengan Tuhan. Bila berurusan dengan Tuhan kena ingat, biar ikhlas. Gapo-gapo pun pelaksanaan hukum Islam, biar ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Lepas tu semua hukum-hukum tadi kan, macam-macam lah, nikah kahwin, sampai kepada hukum jenayah, sampai kepada hukum tolak, dan macam-macam yang ada tadi dalam paragraf yang ketiga baca semula situ. Lepas tu buka Quran, tengok ayat-ayat dia. Hak ni kita kena percaya. Pasal dia lagi percaya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Hak ni mula-mula sekali percaya Rasul, Nabi kita. Ar-Rasul ini beriman dengan apa yang diturunkan daripada Tuhan kepadanya. Siapa? Ar-Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya, dia beriman dengan hal itu. Al-mu'minun, orang-orang mukmin, hak jadi contoh ideal ummatan wasata, sungguh sahabat dulu. Dia percaya hal itu. Jadi kita pun kena percaya lah. Kalau nak selamat, nak jadi pemimpin dunia, kena percaya tu. Semua percaya ke apa? Akidah dulu. Kullun amana billah. Selain daripada syariat yang tersebut tadi, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul. Kami tidak membezakan mana-mana pun daripada rasul-rasul. Tidak seperti Bani Israel. Nu'minu bima unzila ilaina wa nakfuru bima wara'ah. Kita beriman kepada hak turun pada pokok kita saja. Hak lain kita tak terima. Bukan lagu tu. Kita tak terima Muhammad. Kita nak terima hak dia ni saja. Nabi Isa pun kita tak terima. Orang Yahudi kata. Nabi Isa pun sesat kata dia. Kita tak terima Nabi Isa. Padahal sama-sama Bani Israel. Kita lagu tu ke orang Islam. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Tidak. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak ada membeza-bezakan mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah. Kita terima. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah contoh-contoh daripada Allah untuk manusia di zaman mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na. Yahudi kata dia dulu, ya jadi dia tidak layak. Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi tak sepakat. Itu perangai lagu itu.
Orang mukmin ni hak berjaya ni hak berjaya. Ni penutup surah Baqarah. Dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tunduk, patuh. Kalau lagu ni baru berjaya, baru betul, baru akan jadi pemimpin, baru layak menggantikan Bani Israel tu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita hidup ni banyak cabaran hidup, adalah salah silap kita, minta ampun dengan Tuhan. Ghufranaka, keampunan Engkau, maknanya yang kami mahu. Lepas tu kebanyak jadi syariat ni banyak, dan setengah-setengah tu kita Tuhan suruh sembahyang, aqimus salat wa atuz zakah, dan macam-macam lagi Tuhan suruh buat dalam surah Baqarah ni khususnya, dan juga dalam surah-surah lain. Mungkin kita kata berat, kita tak gerak nak buat belaka tu. Tuhan pun kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak sawusing, Tuhan tidak membebankan manusia lebih daripada kemampuan dia. Betul, aku suruh mu semayang, memanglah aku kena semayang lah supaya Nabi ajar. Tapi kalau kamu tak mampu berdiri, kamu boleh duduk kan? Tuhan tidak paksa kamu berdiri juga walaupun kamu tak boleh. Bukan lagi itu, ada kemudahan, ada kelonggarannya untuk kamu. Jadi tak usah susah hati. Air kecil setitik, kalau dengan sengaja kita tengok ke air kita, boleh buat semayang? Tak boleh buat semayang, najis lah kan? Tapi bila kita buat pembedahan, satu beg tu kita kata boleh semayang, satu beg tu pergi kita boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk situ. Patuh suruh pergi buat haji, semua kau boleh kena. Kalau hang tidak mampu, dak walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a. Kepada orang yang mampu. Hang tidak mampu tak kena, tak berdosa apa kalau hang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak boleh melaksanakan hukum Islam hak ni tak boleh. Biarlah kita tidak mampu, buatlah setakat mana yang mampu. Jangan tak buat langsung, jangan tak say, jangan tolak. Itu jadi supaya Yahudi, jadi supaya Kristian pula kalau lagu tu. Itu maksud dia. Buat setakat mana yang kita mampu. Tuhan tidak membebankan lebih daripada kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampu kamu, setakat yang kamu mampu. Tak mampu, Tuhan tak kira. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Manusia ni boleh hak baik, kita boleh baik. Kita buat hak tak molek, boleh tak molek. Kita panggil kalau buat baik boleh pahala. Kita buat maksiat, buat kesalahan dapat dosa. Hak tu Tuhan janji dah ya ada. Pak kita fikirlah nak mana? Nak mana? Orang dulu pun gitu juga, supo aja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa dah lah. Doa ni ujung. Tuhan kami, oh Tuhan, janganlah Engkau kira salah terhadap kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Jangan kira salah lah jika kami terlupa atau tersalah. Rabbana la tu'akhidna, kalau kita tersalah. Sebab kita boleh jadi tersalah. Jadi salah ni Tuhan kira juga kan? Tak seharusnya hak kamu tersalah Tuhan tak kira. Hak kamu terlupa Tuhan tak kira. Hak kira ni kalau selagi kamu boleh mikir, berakal. Kalau gila tak kira. Budak kecil tak kira. Kamu tak seharusnya lah anak kamu tak semayang tak seharusnya. Dia tak kena waktu. Dalam hadis pun sebut gitu juga, dalam Quran pun sebut Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Orang-orang dulu maklum memang syariat dia tu berat. Janganlah bebankan kami, biar kami, janganlah bagi kami pikuh lagu tu. Memang Tuhan tidak buat lagu tu pun syariat kita memang ringan nak banding dengan syariat-syariat dulu. Baik dari semua segi ya, semua segi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Itu doa kita. Doa kita. Sebab kadang-kadang bila Tuhan bagi uji kita lah, kadang-kadang kita rasa kita tidak mampu. Sebenarnya kita mampu, cuma kelemahan kita. Orang gaduh cepat sampai dia
boleh terjun bangunan, bunuh diri dan sebagainya. Sebenarnya bila Tuhan uji tu dia mampu dah lah tu. Kalau tak mampu Tuhan tak beri. Kalau dia memang tak mampu, memang terlepas, tak salah pun dia, tak ada salah apa pun. Begitulah cara tu. Begitulah juga dalam hal-hal yang lain, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, ada belaka tu kesalahan-kesalahan tu. Sebab tu minta Tuhan ampun tu, wa'fu anna waghfir lana warhamna, rahmatilah kami, kasihanilah kami, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebab kalau Tuhan tidak jaga kita, Tuhan tidak tolong kita, kita nak menghadapi musuh ni banyak, syaitan lagi, iblis lagi, lepas tu orang kafir pula nak menghadapi waktu. Jadi dengan sebab tu kita perlukan kepada pertolongan Allah. Ni kan, ni penutup dia tu kan comel. Surah Baqarah tutup dengan doa, serupa dengan surah Ali Imran juga kita tengok, tutup dengan doa, tutup dengan peringatan daripada Allah. Padahal hak sebelum pada dia sebut tentang syariat, mesej utama bahagian terakhir surah Al-Baqarah, umat Islam hendaklah mempunyai hubungan yang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mereka hendaklah mengamalkan hukum-hukum syariat terakhir dengan penuh keikhlasan setakat termampu, sejauh yang mampu, supaya dengan itu mereka dapat mengalahkan orang-orang kafir, khususnya ahli kitab. Baru kita dapat mengalahkan mereka. Kalau kita perhatikan, kalau dalam dunia ni kan, seperti saya sebut tadilah, kalau negara-negara hak Kristian tu kan, dia adalah duduk bucu mana kalau dia boleh. Hak Islam pula dia adalah bulan bintang tu kat mana-mana. Dia jadi gitu. Padahal sampai Nabi tak ada bulan bintang ke apa pun. Tapi dia jadi uruf ni terima. Nak ayatnya persaingan tu, perebutan, terutama zaman lah ni, bila sosialisme jatuh dah, komunis orang tak seterima, gapo dia lagi ada. Hak menjadi cabaran kepada bangsa yang menjajah, yang memegang, menerajui dunia sekarang. Gapo dia? Tak ada orang lain, Islam. Sebab kalau budak dia ikut pakailah ekonomi mana-mana pun, sistem keuangan mana-mana, belah lah, ikutlah dia, kira nak semaya dia je, dia kira je, dia tak cara ke dunia. Hak lain-lain pun gitu juga. Hak mencabarnya, hak akan kata tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu, kita tak say lagu tu, orang Islam je. Hak lain mu nak riba lah, dah kalau dapat molek riba lah, tak apa, kita tunggu, kita asal mari ke kuih, mari ke gereja, sudah lah. Tak cara hak lain dunia ni. Bahawa nak jadi lagu mana kesannya kepada masyarakat tu dengan sebab riba dan sebagainya, tak cara dah. Hak nak cabar, hak nak kata tak boleh, siapa dia? Kepada kuasa baru, kuasa sampai moden, orang Islam, tak ada hak lain. Lagu ni kena. Dan kita memang boleh buat, memang boleh buat, kita sepatutnya buatlah. Sebab kita ni syuhada 'alan nas, ummatan wasata. Dalam surah kemudian selepas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pula sebut tu, kita tu sepatutnya kita boleh bayar. Ni sistem keuangan kami, tengok demo kamu buat bank, kita boleh buat bank juga, tengok bank kita terbukti lebih baik, sepatutnya gitu. Barulah syuhada 'alan nas. Pas lama mana orang Islam duduk dalam sistem riba lagi, lama mana, lama kemudian barulah nak ada takaful, kau orang panggil kau gapo insurans Islam, baru nak ada. Dulu tak ada. Mana orang Islam sudah bangkit tu, sudah sedar gapo dia sepatutnya dia buat. Dalam sistem politik sepatutnya kita boleh royak sistem Islam ialah khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, khulafa'ur rasyid, tu hak idealnya. Kita boleh royak ni hak terbaik, lebih baik pada demokrasi kamu tu. Kalau sistem jenayah, hukum jenayah, orang bunuh orang apa, cuba tengok hak berde orang di New Zealand tu, bunuh tak ada, undang-undang bunuh tak ada negeri dia. Paling-paling dia bunuh 500 tahun duduk dalam jail. Bah 500 tahun tu kita duduk pelera dia lah, boleh makan dia duduk dalam jail. Apa hati kau anak-anaknya, berapa ramai dia bunuh orang, bukan seorang dia bunuh. Dia suka senang lagu tu, puas hati kau. Tak betul. Kita kata hukum qisas ada. Kalau Islam qisas, tu baru puas hati, tu baru betul. Sistem kita, jenayah kita lebih baik lagi daripada hak kamu. Biar kita boleh rakyat gitu. Ini macam mana orang nak yakin kalau kita tak boleh buktikan?
Tak boleh bukti. Kalau keluarga Islam, sistem keluarga Islam, oh ini bagus. Nah, kalau kita ada main balas macam cerah macam, no, tak tahu gapo, tak ada bertanggungjawab. Orang nak jadi contoh gapo kan lagu tu. Apa buat tu. Itulah maksud semua ni. Barulah orang akui memang dia pemimpin. Dia yang layak. Apabila kita ikut sepenuhnya ni, setakat tu lagi. Wallahu a'lam.